Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Anda bersama saya Lia Amira Anwarigos. Fokus berita malam ini. Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT 2023 edisi ke-27 dan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak edisi ke-6 IDEX 2023 meletakkan Sarawak sebagai hub teknologi yang boleh dipercayai di rantau ini. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, kedua-dua acara berprestij ini merupakan perhimpunan global untuk industri teknologi bertindak sebagai platform unik untuk merapatkan jurang dan mencipta peluang perniagaan dalam persekitaran perdagangan global. Jelasnya, ia menyediakan ruang untuk menyambung dan menawarkan peluang yang tiada tandingan untuk menerokai barisan hadapan trend dan teknologi termaju. With thousands of international industry players attending, Sarawak has the opportunity to showcase its capabilities and world-class infrastructure. This event positions Sarawak as a credible tech hub in the region. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian WCIT dan IDEX 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK di Kuching pada Rabu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah kerajaan Sarawak komited untuk mencapai matlamat negeri ini ke arah ekonomi digital. I can assure you that we are committed to realizing a prosperous and sustainable future which is also inclusive. We believe that a digital future is the way forward. And our goal is to be a leading digital economy in society by 2030. Dalam pada itu turut berlangsung sesi pemeteraian Perjanjian Persefahaman MOU dan Memorandum Perjanjian MOA di antara Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dengan beberapa rakan kongsi termasuk Telekom Malaysia, Awakening Health Ltd, PT Digital Media Tama Maxima Tbk, Depa Thailand dan Farm Connect. Turut berlangsung MOU dan MOA di antara Axiomatic Resources Sdn Bhd dengan CD Engineering Company Limited, PNGO dengan Ecotech Karuna Sarawak Enterprise, Titian Jujo Sdn Bhd dengan Yunnan University of Finance and Economics dan lain-lain. Hadir sama Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Ambas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Pengerusi bersama WCIT Tan Sri Datuk Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani dan Pengerusi Perikatan Inovasi, Teknologi dan Perkhidmatan Dunia Dr. Sensei. Dalam majlis sama, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari telah melancarkan Sarawak Kit Corp, sebuah platform yang mewujudkan identiti digital untuk perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan persatuan di negeri ini. Sejurus selepas pelancaran tersebut, Premier Sarawak melawat ke booth yang ada di BCCK bagi melihat sendiri pameran serta perkembangan kemajuan yang dikecapi di negeri ini. Sarawak Kit Corp akan memudahkan semua organisasi untuk mengakses pengkhidmatan digital kerajaan dengan lancar dan menjalankan transaksi berkaitan perniagaan dalam talian. Pelaksanaan Sarawak Kit Corp akan bermula dengan pendaftaran dan pembaharuan kontraktor serta perundingan dengan unit pendaftaran kontraktor dan jurupending UPKJ dan dijangka memanfaatkan kira-kira 9,000 kontraktor dan perunding. Antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sarawak Kit Corp pada peringkat awal adalah membuat pembayaran bil utilitinya dan bil taksiran yang mana akan ditambah 20 perkhidmatan lain menjelang 2024. Justru perubahan ini akan meningkatkan kemudahan bagi sesebuah organisasi untuk mengurus aplikasi dan menyemak status aplikasi melalui ruang kerja awam. Sementara itu, semasa berucap dalam sidang media, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata Kerajaan Sarawak dan Pulau Pinang masing-masing mempunyai kekuatan untuk melonjakkan ekonomi Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Jelasnya, kedua-dua negeri ini boleh berkolaborasi untuk melonjakkan keseluruhan industri secara bersama. Penang, they have a lot of plants sited in Penang, IT company, factories. But we have the energy, and also that's where the talent development can be work together in terms of talent development.
whatever it is, both Penang and Sarawak, we can boost Malaysia's position forward with the contribution by Penang as well as Sarawak. Premier Sarawak menambah kerajaan negeri juga akan meneliti cadangan-cadangan yang dibentangkan dalam persidangan tersebut. Jelasnya lagi, kerajaan negeri berkemungkinan perlu membuat pelarasan tertentu termasuk produk dan proses baharu berhubung dengan perubahan landscape dan persekitaran. Terdahulu, semasa menyampaikan ucapan aluan, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata penganjuran WCIT serta IDEX 2023 bukan sahaja berfungsi sebagai platform untuk meraihkan inovasi dan teknologi, tetapi juga sebagai usaha untuk mengharungi era digital yang semakin pesat. Menurut beliau, ia membolehkan para peserta memahami cabaran dan peluang yang dibawa oleh perkembangan teknologi di samping merancang langkah-langkah untuk membentuk ekosistem perniagaan yang berteraskan inovasi dan teknologi dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Dalam ucapan sama, pengerusi penganjur WCIT dan IDEX 2023 itu memberitahu Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari telah memainkan peranan penting sebagai penggerak utama pelaksanaan kedua-dua acara itu sejak penubuhannya. Lebih 10,000 peserta mewakili pelbagai sektor termasuk perniagaan, kerajaan dan pakar industri dari 46 negara telah mengambil bahagian dalam acara mega tersebut. Berita seterusnya, masyarakat Sarawak di bandar maupun luar bandar disaran untuk membuat pemeriksaan awal pengesahan kanser payudara. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, peluang untuk sembuh adalah lebih tinggi jika seseorang itu dikenal pasti pada peringkat awal. Kita tekankan early screening sebab kalau dibandingkan dengan negara yang sudah maju seperti Amerika, mereka yang ramai tampil ke hadapan ialah didapati bahawa mereka adalah early peringkat awal. Tetapi tidak sedemikian di Sarawak, ya, di mana banyak kes adalah apabila ianya sudah agak lewat, ya, ataupun di tahap yang bukan peringkat awal, peringkat stage 3 and 4. So inilah yang kita nak ubah dari segi lanskap, dari segi hakikatnya. Kita mahu, ya, through our advocacy, ramai wanita kita tampil ke hadapan at early stage sebab apabila ianya ditemui pada peringkat awal, jadi peluang untuk sembuh itu adalah lebih baik. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan pelancaran Minggu Jualan Amal Bulan Kesedaran Kanser Payudara dan pelancaran pengimejian kon saringan untuk kanser payudara di Hospital Umum Sarawak di Kuching pada Rabu. Menurut beliau lagi, kementeriannya bersama beberapa perbadanan bukan kerajaan NGO komited memberi kesedaran terutama dalam kalangan masyarakat di luar bandar. Kita bekerjasama sebagai satu pasukan seperti ini, ya, di mana pihak profesional selain daripada tugas azali mereka ataupun tugas dan main hakiki mereka ialah untuk menjalankan proses diagnosis, screening, treatment, ya, kemudian pembedahan. Selain daripada itu, mereka juga menjalankan, mereka turun ke lapangan mengadakan program creating awareness, dan hari ini ada selain daripada itu raising fund untuk program-program yang dijalankan. So dengan adanya, ya, pihak profesional, kemudian selain daripada itu NGO, ya, dan juga di kementerian kami, terutama dari kita bekerjasama untuk kesejahteraan komuniti dan juga bantuan dari segi funding ini. Sementara itu, berdasarkan data statistik daripada Jabatan Radioterapi dan Onkologi, Hospital Umum Sarawak mendedahkan peningkatan ketara dalam kes yang dilaporkan iaitu daripada 360 pada 2019 kepada 469 pada 2022. Dalam perkembangan berkaitan, Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati telah menyumbangkan seunit mesin ultrasound kepada unit kanser payudara Hospital Umum Sarawak HUS. Mesin bernilai RM100,000 itu telah diserahkan oleh Presiden Sabati, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tuntuan Kebujang kepada Timbalan Pengarah Perubatan 1 Dr. Hayati Jaafar dalam majlis ringkas di HUS pada Selasa.
Menurut Bendahari Sabati Datin Siti Syargayah Ahmad Zaidin, sumbangan mesin itu adalah untuk memenuhi kehendak unit kanser payudara yang kekurangan alat ujian saringan untuk pesakit-pesakit kanser, khususnya kanser payudara di Sarawak. Center, whereby they requested for this machine quite a while ago, I think more than a year ago. Yeah. So alhamdulillah, we are happy here that we are presenting this machine today handover, and it can be used by your center untuk memenuhi kehendak klinik ini, di mana ramai daripada pesakit-pesakitnya terpaksa queue doktor. Jadi insyaAllah with the availability of this machine, it will shorten the time period for the diagnosis as well as the treatment. Yeah. Tambah beliau, mesin ultrabunyi itu merupakan keluaran terkini dan penting bagi mendapatkan maklumat tepat pesakit dan seterusnya mempercepatkan proses diagnosis. Availability of this machine, it will shorten the time period for the diagnosis as well as the treatment. Yeah? So this machine is actually from United States, and the cost is 100,000 ringgit. So we are actually getting some corporate donations as well to assist us in acquiring the machine. Paparan selanjutnya, pameran kerjaya dan latihan Sarawak Esket Fair 2023 bakal berlangsung di 3 lokasi di seluruh Sarawak. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD Datuk Roland Sagahwiin memberitahu program tersebut akan bermula di Miri pada 7 hingga 8 Oktober depan. Katanya ia akan diteruskan di Kuching pada 25 hingga 26 November, yang mana Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari dijangka akan menyempurnakan majlis perasmian. Tambah beliau, selepas Kuching, pameran tersebut akan bergerak ke Sibu. Esket Fair 2023 serve as a one-stop center for students, youth, parents and the community at large to firstly provide sufficient information on education and career opportunities to the public. Secondly, to deliver information on educational financial aids to pursue academic or skills training made available by participating agencies. Thirdly, enhance the employability and or marketability of graduates and youth. Bercakap dalam sidang media di Kuching pada Rabu, Datuk Roland Sagah menambah pameran tersebut akan menampilkan sebanyak 60 peserta pameran terdiri daripada 27 institut pendidikan dan latihan serta 36 syarikat yang menawarkan 1,300 kekosongan jawatan. Esket Fair 2023 anjuran MEITD bersama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas selama 2 hari itu dijangka menarik seramai 7,000 pengunjung dan 10,000 penonton dalam talian. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Perasmian WCIT dan IDEX 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.